Assalamualaikum dan salam sejahtera. Subscribe. Kakak. Sebab aku pun dah lama tak buat video dekat YouTube. Ini adalah kali keberapa lah aku pernah unboxing, tapi aku tak berapa details lah kan. Sebelum ni aku pernah buat unboxing MacBook yang lama, aku rasa 4 tahun lepas kot. So kali ni aku nak buat unboxing pasal iPhone 13 Pro Max. Macam mana rupa dia? Ini dia. Ini adalah iPhone 13 Pro Max. Dia punya storage dia 256 je tak silap aku. Tapi bukan aku punya. Sebenarnya bos aku dia belikan iPhone Pro Max ni untuk aku shooting konten beliau lah. Sebab sebelum ni aku pakai iPhone aku sendiri, yang tu yang aku tengah record ni, iPhone 12 biasa je. Yang sekarang aku tengah record ni, ini aku pakai iPhone 12 biasa. Disebabkan dah tiba masanya bos aku kata upgrade phone. So dia berikan aku satu iPhone 13 Pro Max. So maybe lepas ni aku akan shooting semua konten beliau menggunakan iPhone 13 Pro Max. Dan satu lagi, aku dah unbox benda ni. Dia dah siap datang dengan kotak sebenarnya, iaitu GoPro 10. Yang ni aku dah buka lah. Sebelum ni GoPro didatangkan dengan kotak kaca ataupun plastik yang bodoh tu kan. Tapi kali ni GoPro 10 ni dia dah didatangkan dengan bag casing siap-siap. So aku buka yang ni dululah, sebab sebelum ni aku dah unboxing pun. So bila kita buka je casing ni, apa yang kita dapat adalah GoPro tu sendiri. Ni GoPro 10. Ni rupa dia. Dia ada warna biru 10 dekat sini. The latest aku pakai sebelum ni GoPro 7. Macam mana nak on? Ni aku on lah. So yang ni dia ada dua screen lah. Dekat depan ada, dekat belakang ni pun ada. Nampak kan? Ini adalah rupa GoPro 10. Simple. GoPro yang baru ni, yang 10 ni besar. Setahu aku dia besar sama dengan aksesori yang GoPro 9. So semua aksesori yang GoPro 9 tu boleh dipakai dengan GoPro 10 ni lah. Yang aku nampak memang ada banyak perbezaan dekat low light dia, performance dia punya hyper smooth semua tu kan. Aku belum test lagi, tapi aku tahu dia memang lain daripada sebelum ni lah. Ini adalah GoPro 10. Nampak ni? Tutup lah, sebab aku tak nak fokus pada ini sebenarnya. Aku nak fokus pada iPhone kan. So selain daripada GoPro tu sendiri, dalam kotak dia didatangkan dengan bateri dan kabel. Ada juga macam biasa lah yang apa benda ni, double tape punya pelekat ni kan. Kau nak lekat dekat mana-mana pun boleh. So ada juga dia punya mounting ni. Selain daripada tu, memory card tak include lah. Yang itu kau kena beli asing lah. So sekarang ni company aku dia bagi dua gadget lah. Satu GoPro 10 dan satu lagi iPhone 13 Pro Max. Alright. Okay, ni kita letak tepi. Sekarang ni aku nak buka yang ni lah, iPhone 13 Pro Max. Sebelum ni, kalau kita tengok kotak mana-mana iPhone didatangkan dengan plastik kan. 12 masih ada lagi plastik tau. Sebab aku pakai iPhone 12 kan, dia masih didatangkan dengan plastik. Tetapi iPhone 13 dia dah buang plastik. Dia buang adapter, dia buang earphone. Tapi kali ni bukan saja buang adapter tu, kepala brick, kabel charger tu, dia buang earphone juga. Dia buang plastik sekali. Bapak jimat. Bapak kaya kan orang kata. Memang pandai gila lah Apple punya teknik. Okay, dekat sini dia ada dua kertas yang kita perlu buka lah. So sekarang mari kita buka. Kononnya nak berhati-hati lah kan. Dengar. Tak ada bunyi. Tak ada bunyi siut. Aku expect dia ada bunyi kan, macam bunyi kertas. Tak ada. Simple. Alright. So okay, ini adalah iPhone Pro Max. Warna dia graphite ataupun warna hitam lah. Sebenarnya dia kata warna graphite macam silver gelap, tapi aku tengok macam grey lah. Senang cerita warna grey lah. Okay, seperti apa yang korang nampak dalam kotak ni, dia ada iPhone permulaan dia. Alright, ni dia iPhone 13 Pro Max 256GB.
Okey lah, bagi aku 256 ni okey lah untuk shooting biasa-biasa kan. So selain daripada, okay, kita tepikan kotak dia ni. Selain daripada ada iPhone tu sendiri, dia ada kabel. Ini adalah kabel USB-C kepada Lightning. Tu je. Apa lagi dalam tu? Dia ada biasalah manual book yang aku takkan baca. Tapi ada juga stiker. Oh, kali ni satu je stiker. Sebelum ni ada dua. Makin kedekut. Dan dia ada satu lagi untuk apa? Keluarkan kita punya SIM card tu lah. Cucuk SIM card tu. Yang ni memang selalunya orang takkan tengok lah. Stiker ni pun aku jarang pakai. Ya, aku masukkan balik. Adapter, kepala brake adapter ni, yang charger ni kita kena beli asing tau. Bijak tak dia orang? Satu kepala brake tu saja dah RM99. RM100 lah sana cerita. Simpan balik. So sekarang ini adalah iPhone 13 Pro Max. Kita buka dia punya kertas. Dengar tak? Nampak tak? Gelap sebab yalah iPhone ni gelap kan. Yang ni buat apa? Simpan. Sebab bila kita nak jual balik benda-benda macam ni, kita simpan dalam kotak dia, dia ada value dia. Better kita simpan. Kotak ni simpan je guys sebab dia ada value bila kita nak jual balik. Mari kita on iPhone ni. Besar. Kalau compare dengan iPhone aku yang sekarang aku tengah shooting ni, kecil tau. Dengan tapak tangan aku kau tengok ni. Besar lah. Selama ni member-member aku suruh aku beli iPhone yang besar-besar tau. Sebab aku dah lama pakai iPhone SE dulu. Dia kata kecil lah iPhone ni, terlalu kecil untuk tangan kau. Dia suruh aku beli iPhone yang besar kan. Aku dah beli dah iPhone 12 ni. Okey lah pada aku. Tapi yang ni besar lah. Memang puas hati lah. Sebab untuk shooting kita nak tengok skrin yang besar. Sekarang mari kita on. Keluar logo Apple Kita tunggu berapa lama dia boleh on. Berapa cepat lah. Sebab ini adalah first time aku cuba nak on. Aku malah nak shooting atas bawah angle kan. So aku buat static satu tempat je lah. Okay, dah keluar. Hello. First kali dia ada tulis hello. Macam-macam bahasa Oh, dia keluar bahasa Cina, dia keluar bahasa apa je dah aku tak faham, Jepun ke apa kan. Berapa lama Okay, kat sini ada pilihan bahasa. Aku pilih English. Select your country. Okay, Malaysia. Kita pilih Malaysia. Mana M? LMN Malaysia. Dia dah set language, siap-siap. Quick start. Set up manually. Continue. Okay, masukkan password. Sekejap, aku masukkan password sekejap Dah masuk password. It takes a few minutes to activate your phone. Disebabkan ini adalah iPhone company, aku tak akan masukkan aku punya Apple ID lah. Okay, data and privacy. Biasalah kita tekan continue. Face ID. Yang ini aku kena set up dulu. Face ID set up complete. Okay, kali kedua kita tunjuklah. Complete. Face ID is now set up. Continue. Okay, the password. Aku nak letak yang 4 digit je lah, leceh lah. So aku letak password yang 4 digit, yang simple je. Sebab aku tak nak orang kata pening-pening kepala. Dia suruh pilih nak transfer data yang lama ataupun yang baru. Tapi aku tak nak transfer apa-apa data. Apple ID. Inilah problem dia. Sebab aku tak nak letak aku punya Apple ID. So aku letak email yang lain dulu. Selepas ni adalah keep your iPhone up to date, continue. iMessage and FaceTime not now. Location service enable. Siri continue. Selling nak. Okay, kita try. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Ini voice you can change tone. it later in Hi, I'm Siri. Hi, So I'm aku pilih Siri. lelaki Choose the Hi. Next. Okay, dia suruh kita cakap Hey Siri. Oh. Hey Siri, send a message. Hey Siri, what's the weather like today?
Hey Siri, set a timer for the 3 minutes. Hey Siri, play some music. Kalau kita nak berurusan dengan Siri, kita tekan button ni ya. Improve Siri detection. Tiba-tiba aku punya Siri dekat jam berbunyi dah. Not now. Okay, screen time, continue. iPhone Analytics. Share je lah. Apps Analytics, share saja kan. Appearance, aku suka dark. Alright. Display zoom, standard je lah. Welcome to iPhone. Swipe up and get started. Okay, settle. So ini adalah interface untuk iPhone 13 Pro Max yang baru. Sebab aku tak nak pakai aku punya personal account. Seperti yang korang nampak kat sini ada GarageBand, Clips, Movie, Apple Store. Benda yang basic. Yang ni apps library lah. Okay, kalau kita tengok home dia, home punya interface dah memang tersedia FaceTime, kalender, photos, kamera, bla 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 bla. Yada. Dekat sini kita dah boleh nampak ini adalah interface iPhone 13 Pro Max. Okay, kita tengok apa ada kat dalam dia. Okay, yang ni aku tak nak setting lah, kemudian nanti itu cerita kemudian lah. Okay, dekat sini korang nampak ia adalah model iPhone Pro Max 256GB. And sekarang ni lepas aku on saja, available dia 240GB. Dekat mana lagi 16GB. So dekat apps yang dia dah install tadi lah. Selalunya apa yang aku akan buat selepas saja aku set up ni, aku akan pergi dekat kamera lah. Sebab aku main dengan kamera kan. Dekat sini kita scroll sampai ke kamera. And then dekat format ni, kalau kita pilih high efficiency, dia adalah paling high. Kita boleh pilih most compatible. Ataupun yang paling baru ni, Apple Pro RAW. Yang ni dekat iPhone 12 ni aku tak adalah benda ni, setting ni. Apa kegunaan Apple Pro RAW ni? Show camera control for Pro RAW. Pro RAW is a 12-bit file that use the Liner DNG formats to retain more information and dynamic range in the file, providing additional flexibility when editing exposure and white balance. Each file is approximately 25 MB. Memang ini adalah RAW punya quality. So kalau macam korang yang minat fotografi yang high-end punya, korang boleh set ni on. Tapi aku tak pakai benda ni sebab bagi aku keperluan tu tak ada. So kalau macam aku main video, aku akan setting kepada video. Yang ni aku akan set kepada high efficiency. And then aku akan pilih record video kepada 1080 HD 60fps. Kenapa aku tak pilih 4K 60fps? Sebab kita view phone kita hanya pada phone saja. Jarang orang tengok kat TV. Memang akan ada orang tengok kat TV, tapi jarang-jarang. Boleh kata 10% je lah yang orang tengok dekat TV. 90% tu orang tengok dekat smartphone. So aku akan pilih 1080 HD 60fps. Kenapa 60fps? Sebab kita boleh edit kemudian untuk slow mo. Dia bukanlah very slow mo tau, tapi slow mo biasa. Untuk lain-lain pula macam show file formats ni adalah untuk television lah, more television. Benda ni tak perlu lagi. HDR video kita on sebab bila kita shoot untuk macam matahari kat belakang, subjek dekat sini, and then kamera dekat sini yang korang tengok ni. Bila matahari kat belakang, subjek dekat sini, belakang still nampak, tak burst, tak pecah. Subjek kat sini nampak, still nampak, tak burst, tak pecah. So nampak awan, nampak subjek, memang cantik. Okay, auto FPS. Yang ni kita buat auto kepada ni lah. Sebab dekat 12 Pro, 12 yang aku pakai ni tak ada setting ni tau. Yang 13 Pro Max ni ada, so aku set kepada auto 30 dengan 60fps. Selain daripada tu, look camera. Yang ni pun aku tak ada, tapi aku nak baca jap. Do not automatically switch between camera. Oh, look camera. Aku pun tak faham. Okay, yang ni aku tak faham. Tak abaikan dulu. Selain daripada tu, okay, untuk record slow-mo ni, kita boleh pilih sama ada 1080 HD 120fps ataupun 1080 HD 240fps. Paling cun sebenarnya 240fps lah, tapi bergantung kepada situation macam low light. Bila low light, dia akan flicker tau. So, aku buat default 240fps dulu. Yang lain tu, aku akan shooting bergantung kepada situasi cahaya kemudian kan. Macam grid ni aku akan on sebab aku suka tengok grid. Kalau mirror front camera ni biar dulu. View outside the frame. Oh ni baru ni. Sebab dekat 12 yang aku pakai ni tak ada. Photographic style.
personalize the look of your phone by bringing your preferences into the capture. Priorities faster shooting. Okay. Pada aku semua ni dah okey lah. Creative control, filter, exposure adjustment. Okay, yang ni aku biarkan default dulu sebab aku pun malas nak gaduh-gaduh sangat. Sebab aku ni very user friendly kan. Macam aku nak on camera, aku terus shoot. Tak nak pening-pening kepala kan. Bila kita buka kamera, dia dah ada kelainan tau. Right, biar aku zoom sikit sekejap. Dia kata, personalize the look of your photos by bringing your preferences into the capture. Photographic styles use advanced scenes understanding to apply the right amount of adjustment to different parts of the photo. Okay, choose style. Aku try lah. Oh, right. Photographic style. Swipe to choose photographic style preset. Rich. Oh, kita boleh pilih. Maknanya kat sini kita boleh set nak buat standard ataupun yang ada pilihan rich contrast, vibrant, warm, cool. Tetapi aku pilih standard. So ini adalah, okay, jap aku zoom dulu. Okay. So, ini adalah rupa untuk foto. Nampak kan? Ini adalah rupa untuk foto. Kalau portrait macam ni, kalau landscape macam ni. Korang nampak lens dia ni kan? Ini adalah lens dia. Dia ada 3 jenis lens. Setahu aku dia punya aperture tu dia ada improvement. Nampak tak? Kalau kita buat wide macam mana? So ini adalah interface untuk kamera. Alright, ini wide, ini standard, ini zoom. Nampak tak? Dia boleh zoom. Sekarang kan dia ada function makro tau, yang aku tahulah. Contoh kalau aku dekat kan, dia dah boleh nampak. Uish. Sekarang kamera dia memang lain macam lah, kata. Tengok. Nampak tak jari-jari aku tu? Dia punya line-line tu. Kali ni nampak. Dulu sebelum ni tak nampak tau. Nampak tu? Kalau wide makro pun boleh. Kalau dekat pun boleh. Ini adalah foto lah yang korang nampak lah. Cuba kita tengok video pula. Ini video. Sekejap aku try fokus. Sekarang kalau kau perasan kan, walaupun kita tak pilih cinematic, bapak besar tangan aku tak ni, dia still blurkan belakang tau. Ini adalah function terbaru yang ramai orang nak tahu, cinematic. Add beautiful shallow depth of field and focus transition to your videos automatically. Your video depth information is stored and allows you to later change the depth of field. Continue. Nampak tak belakang dia ada blur? Ini adalah kelebihan. Okay, let's say lah. Ini adalah rupa aku. Nampak tak? Belakang tu ada background blur sikit. Tak tahu, tak sure korang nampak sebab aku pakai satu stand je kan. Katalah. Okay. Kita tunjuk macam ni Nampak tak? Okay, blur. The best part is dia boleh zoom. Oh, boleh zoom tapi agak lembab sikit Oh, dia tak. Dia hanya boleh maksudnya satu kali je lah. Maksudnya satu dengan zoom. Tu saja untuk cinematic. Selain daripada tu, macam biasalah dia ada time lapse, dia ada slow mo, dia ada cinematic. Yang ini baru. Dia ada video macam biasa, ada pilihan wide biasa dengan zoom, and then photo, and then portrait. Ni portrait ni untuk foto lah, macam biasalah. Ada setting yang lain semua tu, studio jadah semua tu, and then panorama. So secara peribadi, kalau nak suruh aku beli iPhone 13 ni, aku takkan belilah. Sebab aku tunggu yang 14 punya. Selalunya kan iPhone dia akan upgrade daripada, contohlah dulu kita panggil 4S, orang akan beli S, betul tak? 5 orang tak beli, and then orang akan tunggu S. 6, lepas tu orang tunggu 6S. Aku beli start SE. Bila 6S keluar, dia punya performance sama dengan 6S. And then 7, ramai orang tak beli, tapi banyak juga orang beli sebab 7 dia dah start ada 2 kamera tu kan. And then 7 Plus. Bila orang keluar 8, dia dah tak ada
SS tu lagi. Dia terus lompat ke X. Lepas tu ada XR lah, lepas tu ada kejadah semua kan. And then bila iPhone 11 baru wife aku beli. 11 tu okey lah. And then bila keluar je 12 aku beli. Sebab aku upgrade daripada iPhone SE ke 12. Selama 6 tahun aku tunggu. Bagi aku, orang yang masih pakai iPhone 11 dengan 12 tak perlu belilah untuk 13. Kalau kau mampu berduit, tak ada hal lah nak beli kan. Tapi kalau pada yang berbajet macam aku ni, better tunggu 14. Sebab 14 tu lagi better lah. Maybe design dia akan berubah. Maybe charging port pun akan pakai USB Type-C. Sebab sekarang ni yang USB Lightning ni bagi aku tak relevan lah. Sebab semua phone sekarang dah pakai USB-C. Tapi kenapa iPhone masih lagi pakai Lightning cable? Sebab apa? Business. Sebab yelah, banyak lagi company-company kat luar sana yang masih jual kabel cetak ompak untuk kereta, untuk aksesori dekat kedai-kedai yang harga RM10, RM5 ke apa semua tu. Yang tu semua adalah bisnes. Sebab tu diorang masih mengekalkan Lightning cable. Tapi baru-baru ni UK mengatakan iPhone kena tukar USB Type-C. Maybe iPhone 14 akan tukar USB Type-C. Sebab apa? Sebab iPad Pro dah pakai USB-C. MacBook Pro ataupun MacBook yang M1 baru tu semua dah pakai USB-C. iPhone kemungkinan besar tahun depan akan pakai USB Type-C. Okey, sekian saja untuk video unboxing iPhone 13 Pro Max yang berwarna graphite. Warna grey sebenarnya, warna grey. Okey lah, dapat juga merasa, alhamdulillah dapat merasa yang kotaknya tak ada plastik. Dia suruh buka macam ni je. Serat-serat yang ni je. Yang ni pun aku simpan. Aku kena simpan dalam kotak supaya buktinya dia ada value tau. Simpan. Okay. Selain daripada iPhone 13 Pro Max, aku juga unbox GoPro 10. GoPro 10. Itu sajalah. Okay, kepada anda di luar sana, jangan lupa subscribe channel ni. Walaupun channel aku sendu kan, jarang-jarang upload video, tapi tolonglah subscribe. Tolonglah subscribe. Okay guys, sehingga kita bertemu lagi di dalam video yang selanjutnya. Bye. Hey, what's up guys? Hari ni aku nak masak air. Ya, mula-mula kita sediakan periuk, kemudian kita masukkan air. Lepas tu kita buka api. Dan lepas buka api tu kita tunggu saja dia mendidih. Senang kan? Hey, what's up guys? Hari ni aku nak masak air. Ya, mula-mula kita sediakan periuk, kemudian kita masukkan air. Lepas tu kita buka api. Dan lepas buka api tu kita tunggu saja dia mendidih. Senang kan? Entahlah, aku tak tahu nak cakap macam mana. Okeylah kot, okeylah. Apa pun dapat berasa okeylah kan. Ya. Okeylah, bye.